Soalan yang selalu dia tanya. Pengertian jihad ni antara soalan yang popular yang dia selalu tanya. Baik, dalam pengertian jihad, apa maksud jihad? Jihad ni adalah berjuang. Untuk apa? Jihad ni maksudnya berjuang. Kalau jihad tu maksudnya berjuang, berjuang untuk apa? Okey, berjuang untuk mempertahankan. Okey, untuk mempertahankan. Okey. Ingat, kata kunci dia untuk pengertian jihad adalah berjuang untuk mempertahankan. Baik. So, apa yang kita boleh mempertahankan? Baik, kita boleh mempertahankan 4 perkara. Yang pertama adalah mempertahankan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempertahankan keluarga. Yang ketiga, mempertahankan agama. Dan yang keempat adalah mempertahankan negara. So, ini untuk contoh jawapan kalau dia minta pengertian berjihad. Okey, boleh dapat? Oh, panjang ke? Pendek je kan? Okey, pendek je kan? Okey, kemudian kita ambil lagi. Sekarang ni, untuk jihad, ada 2 jenis. Jihad ada 2 jenis. Jihadul asghar dan juga jihadul akbar. Jihad kecil, jihad besar. Adik-adik, kalau kita lupa jihad dalam bahasa Arab, kamu bagi je lah jihad dalam bahasa Melayu. Jihad kecil, jihad besar. InsyaAllah jawapan diterima. Okey, sebab dia tak beritahu nak dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. So, kamu bagilah jihad kecil ataupun jihad besar. Okey, sekarang ni, yang ni untuk pengertian jihad. Ustaz padam pendek je. Berjuang untuk mempertahankan apa? Diri, keluarga, agama, negara. Itu saja untuk pengertian jihad. Baik. Seterusnya, kalau soalan dia minta contoh jihad. Pernah soalan ini dia keluar, dia minta 3 ke 4. Tak salah Ustaz, 3 kot. 3 contoh jihad. Dia minta 3 contoh jihad. Apa kita nak jawab? Okey. Salah satunya adalah menuntut. Okey, menuntut ilmu. Lagi apa? Selain daripada tu, mencari rezeki. Yang ketiga adalah apa? Mempertahankan negara. Boleh? Ataupun tambah satu lagi, berperang. Okey, berperang menentang musuh pun boleh. Okey, so ini adalah contoh jihad. Menuntut ilmu, mencari rezeki, mempertahankan negara, berperang, ataupun ibu yang melahirkan anak. Contoh jihad. Okey, dapat? Ini contoh jihad. Sekarang ni, kita nak pergi seterusnya adalah sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan berperang. Okey, apa sebab yang boleh yang boleh berperang? Yang dibolehkan untuk berperang. Okey, apa sebab yang boleh dibenarkan berperang? Okey, yang pertama, untuk apa? Untuk mempertahankan agama. Boleh. Ini sebab yang boleh perang adalah untuk mempertahankan agama ataupun memelihara agama. Yang kedua, untuk mencari keamanan. Boleh. Untuk mencari keamanan, boleh berperang. Untuk mempertahankan agama, boleh berperang. Okey? Kemudian, menjaga harta benda.
Okey, untuk menjaga harta benda dibenarkan untuk berperang. Ni antara sebab-sebab yang Islam benarkan untuk berperang. Okey, boleh dapat setakat ni. Okey, dia ada lagi banyak lagi. Untuk tahankan agama boleh, untuk mempertahankan negara boleh, untuk mempertahankan diri daripada musuh pun boleh. Ustaz ambil lagi satu contoh, mempertahankan diri daripada musuh. Ini sebab yang dibolehkan untuk berperang. Boleh faham? Maknanya apa sebab Islam bagi kita berperang? Islam benarkan kita berperang. Kita tak boleh main serang je ke negara-negara ataupun kita pergi serang kat orang lain. Dia mesti kena ada sebab. Sebab Islam agama yang mementingkan keamanan, mementingkan kemanusiaan. So, antara yang Islam benarkan untuk berperang, pertahankan agama untuk menjaga mencari keamanan, menjaga harta benda. Okey? Baik, Ustaz Badam. Okey, Ustaz nak cepat, kita nak pergi ke tajuk seterusnya. Ustaz takut lambat sebab sirah ni memang banyak tajuk dia. Jadi tak apa, Ustaz cuba ajar sampai habis. Tapi Ustaz nak kamu betul-betul fokus lah. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada jenis jihad. Okey, jihad ada dua jenis. Okey, jihadul asghar. Okey, yang kedua adalah jihadul akbar. Jihadul asghar ni adalah jihad kecil. Kalau jihadul akbar adalah jihad besar. Kalau dia tanya pengertian. Dekat sini kalau dia tanya pengertian. Okey, pengertian jihad kecil, jihad besar berbeza dengan pengertian jihad tadi. Iaitu umum yang jihad tadi tu. Okey, apa pengertian jihad kecil? Okey, kita tengok dulu. Pengertian jihad kecil adalah berjuang untuk mempertahankan diri. Okey, berjuang untuk mempertahankan diri dan mempertahankan agama dan keluarga dan juga negara. Itu yang tadilah. Okey, kalau pengertian untuk jihad besar pula, dia berjuang melawan hawa nafsu dan syaitan. Nampak tak beza dia? Kalau pengertian untuk jihad kecil, berjuang untuk mempertahankan diri, negara, agama, okey, dan mempertahankan menentang kemungkaran ataupun di medan perang, itu untuk jihad kecil. Kalau jihad besar adalah berjuang melawan hawa nafsu dan juga syaitan. Okey, kalau soalan tanya, apa contoh jihad kecil dengan jihad besar? Kalau jihad besar ada dua je, iaitu hawa nafsu dan juga syaitan. Kalau untuk jihad kecil, boleh jadi untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan negara, berperang, menuntut ilmu, mencari rezeki. Yang ini adalah jihad kecil. Okey, jihad kecil berperang, melawan musuh, mempertahankan diri, mempertahankan harta benda ataupun berjuang di medan perang. Itu jihad kecil. Kalau jihad besar, dia ada dua je. Selebihnya untuk jihad kecil. Iaitu kalau jihadul akbar untuk melawan hawa nafsu dan juga melawan syaitan. Okey, boleh dapat? Okey, clear setakat ni. Okey? Baik, kalau clear dah selesailah untuk tajuk jihad. Sekarang ni kita nak pergi yang seterusnya. Iaitu kita nak pergi kepada 3 perang. Baik, kita ada 3 perang, betul tak? 3 perang. Okey, kita ada 3 perang, iaitu Badar. Okey, kita ada Uhud. Okey,
Lepas tu kita ada Khandaq. Sekarang ni, dalam tiga-tiga perang ni, apa yang kita kena tahu? Okey, 3 perang. Kalau soalan tanya, sebutkan 3 perang yang disertai oleh Rasulullah, jawapan dia 3 ni lah. Badar, Rasulullah sertai. Uhud, Rasulullah sertai. Khandaq pun Rasulullah sertai. Okey, dapat? Okey, kemudian baru kita nak pergi seterusnya. Dalam tajuk perang, apa yang kita nak kena baca? Okey, yang pertama kita kena tahu tarikh dulu. Okey, yang pertama kita kena tahu tarikh. Kalau perang Badar, dia berlaku pada 17 Ramadan. Okey, tahun 2 Hijrah. 2 H. Kalau Uhud, dia berlaku pada Syawal. Bulan Syawal dalam 3 Hijrah. Kalau Khandaq 15 Syawal. Okey, dalam 5 Hijrah. Perang 3 perang ni tarikh dia dekat-dekat dia. Tarikh dia dekat-dekat dia. Baik, kalau kita tengok kalau kita tengok sebab, okey, kalau kita tengok tempat pula, Badar berlaku di mana? Badar berlaku di Lembah Badar. Kalau Uhud berlaku di Gunung Uhud. Okey, di Bukit Uhud. Kalau Khandaq berlaku di Madinah. Kemudian, apa sebab? Okey, kalau sebab, okey, merampas. Okey, merampas rombongan, merampas harta rombongan Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan. Okey, yang ini untuk sebab Badar. Kalau sebab perang Uhud adalah balas dendam. Okey, balas dendam. Kalau Khandaq pula adalah kerana dendam juga. Maknanya dendam kaum Yahudi. Okey, kaum Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir yang tidak puas hati dengan Rasulullah. Okey, ni sebab dia. Sekarang ni kita nak pergi pula. Siapa menang? Dalam perang Badar, Islam menang. Dalam perang Uhud, Islam kalah. Dalam perang Khandaq, Islam menang. Kemudian, siapa ketua tentera? Yang ini ketua tentera. Ketua tentera Islam Muhammad, Nabi Muhammad. Yang ini ketua Islam masa ni adalah Nabi Muhammad. Yang ini pun ketua tentera Islam Muhammad. Kalau kafir pula, siapa ketua tentera kafir? Ketua tentera kafir Abu Jahal. Yang ini ketua kafir Abu Sufyan. Masa ni Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Yang ini pula ketua kafir Abu Sufyan juga. Masa ni Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Baik, so lepas tu apa yang kamu kena tahu adalah kamu kena tahu berapa bilangan tentera. Yang ini tentera apa ni? Yang ini tentera Islam. Okey. Macam mana Ustaz tulis Okey, 1000 versus 313. Okey? 14. Dalam ni 1000 versus 313. 14 orang syahid, 70 orang kafir mati. Okey? Yang ini pula 700 versus 3000. Okey, Islam belah kanan lah Okey. 3000 versus 700. Kenapa 700? Asalnya 1000. Tapi 300 tu telah dihasut oleh bapa munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay untuk tidak menyertai perang. Akhirnya tinggal 700 versus 300. Okey?
Dan siapa yang syahid? Kat sini 70 orang syahid. Kenapa ramai? Kenapa sini orang Islam matinya sikit? Yang ini matinya ramai. Sebab dalam perang ni, Islam kalah. Okey? Dan 32 kafir terbunuh. Okey. Dalam perang Khandaq, tak ada diceritakan berapa ramai yang mati, berapa ramai yang terkorban. Okey, boleh faham? Sebab tahun lepas dia keluar yang ini. So, itu yang kamu kena tahu untuk perang Badar. Okey, untuk perang. Baik, perang Khandaq ni nama lain dia adalah perang Ahzab. Dan kamu kena tahu, setiap perang ni, dia ada nama, kita panggil sebagai nama watak yang popular lah. Sebagai contoh, dalam perang Badar, ada diceritakan sahabat Nabi yang terkorban, yang syahid, iaitu Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris. Dalam perang Badar yang terkorban syahid adalah Ubaidah. Ubaidah dia syahid dalam perang ni, dalam cerita ni. Dalam perang Uhud pula, dan satu lagi, Ustaz lupa, Abu Jahal. Abu Jahal dalam perang Badar dia dah mati dah, terbunuh. Dalam perang Uhud pula, antara nama yang popular adalah Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi yang syahid. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy. Dibunuh oleh Wahsy. Okey, dapat tak setakat ni? Okey, dibunuh oleh Wahsy. Kemudian kita pergi seterusnya. Dalam perang Khandaq ni, siapa yang famous? Yang famousnya adalah Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi ni? Salman Al-Farisi orang yang mencadangkan kepada Nabi untuk menggali parit sebagai strategi. Okey, pernah soalan keluar. Okey, yang ini Ustaz tak tulis, Ustaz sebut dia. Okey. Pernah soalan keluar, dia tanya, dalam perang Badar, apakah faktor kemenangan orang Islam? Dan apakah bantuan pertolongan Allah dalam perang Badar? Antaranya bantuannya adalah apa dia? Semangat juang yang tinggi di kalangan sahabat. Okey. Baik, kemudian dalam perang Khandaq pula, apakah bentuk pertolongan Allah? Pertolongan Allahnya ribut pasir. Yang kedua adalah tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ini dua bentuk pertolongan Allah dalam perang Khandaq, iaitu ribut pasir dan juga apa satu lagi ni, tentera yang tak dapat dilihat oleh mata. Okey, boleh dapat? Okey, kemudian Ustaz nak padam lagi. Kita nak masuk perjanjian Hudaibiyah dan juga Fathul Mekah. Okey, yang ini dengar betul-betul. Okey, kita nak pergi perjanjian Hudaibiyah dan juga Fathul Mekah. Adik-adik, kalau banyak sangat tak payah salin lah Ustaz rasa. Kamu screenshot lah. Kalau saling ni tak sempat ni, banyak ni Ustaz tulis ni. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian. Okey, Hudaibiyah. Okey, dalam tajuk perjanjian Hudaibiyah, ramai yang masih tak faham, Ustaz, perjanjian Hudaibiyah tu apa dia? Perjanjian Hudaibiyah ni maksudnya macam ni. Ada nampak tak? Sini. Perjanjian damai di antara siapa? Kalau soalan tanya, apakah itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian damai di antara Islam dan juga orang musyrikin Mekah. Boleh faham? Perjanjian damai. Apa ceritanya? Ceritanya adalah satu hari Nabi mimpi. Nabi melakukan umrah di Mekah. Esok paginya Nabi cerita kat sahabat, dan sahabat pun menyatakan hasrat yang sama, bahawa mereka rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan mereka pun mengambil keputusan. Nabi menyuruh semua sahabat untuk pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Pada pertengahan jalan, tiba-tiba ditahan oleh orang kafir Quraisy, yang mana mereka takut. Masa tu mereka ingatkan Nabi nak pergi berperang.
sebenarnya Nabi datang untuk menunaikan umrah. Sebab orang Islam datang pun dengan pedang yang bersarung. Dengan pedang yang bersarung. Baik, kemudian bila wakil datang, maka Rasulullah pun menghantar Sayyidina Osman. Okey, Rasulullah menghantar Sayyidina Osman untuk pergi berjumpa. Okey, baik. Bila jumpa, Sayyidina Osman berjumpa. Okey, berjumpa. Maknanya Sayyidina Osman dia berjumpa. Sayyidina Osman dia pergi jumpa dengan Urwah. Okey, Urwah untuk wakil. Mana ni wakil Quraisy, ni wakil Islam. Okey, bila Osman berjumpa dengan Urwah, tiba-tiba dapat tahu Osman hilang 3 hari. Dapat beritanya bahawa Osman bin Affan telah dibunuh. Kabarnya. Jadi Rasulullah dengan orang Islam telah melakukan satu bai'ah yang dinamakan Bai'atu Ridwan. Okey, yang dipanggil sebagai Bai'atu Ridwan, iaitu angkat sumpah. Angkat sumpah di pohon. Di pohon namanya pohon Ridwan. Angkat sumpah bersama dengan orang Islam di pohon Ridwan, angkat sumpah untuk menuntut bela atas kematian Osman bin Affan. Rupanya Osman bin Affan tidak dibunuh. Okey, bila orang kafir Quraisy di Mekah dapat tahu Rasulullah dan para sahabat telah berbai'ah ikrar untuk menuntut keadilan kematian Osman, mereka takut, lalu mereka telah menghantar iaitu Suhail. Okey, mereka telah menghantar Suhail. Siapa pula Suhail ni? Suhail ni adalah wakil Quraisy. Okey, wakil Quraisy, kafir Quraisy. Okey, Suhail telah berunding dengan Nabi Muhammad. Maknanya buat janji. Okey, maknanya Suhail dengan Nabi Muhammad telah membuat satu perjanjian yang mana perjanjian itu telah menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. So kita nak tahu apa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kita pergi isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, antaranya adalah genjatan senjata 10 tahun. Okey, genjatan senjata selama 10 tahun. Kemudian musyrikin Mekah, musyrikin Mekah yang masuk Islam, lari ke negara Madinah perlu dipulangkan balik. Tetapi kalau orang Islam yang memihak kepada musyrikin tidak perlu dihantar balik semula ke Madinah. Okey? Baik, kemudian iaitu Ustaz sebut sebab tu panjang kan. Ustaz tulis yang pendek je. Baik, yang pendek pula suku kabilah. Boleh. Suku kabilah boleh apa? Boleh melakukan hubungan ataupun menyokong mana-mana. Maknanya suku kabilah Arab boleh menyokong Islam atau musyrikin. Okey, yang ketiga adalah umrah dilakukan pada tahun depan. Pada tahun berikutnya. Okey, so isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Usah ambil yang pendek je lah. Yang pertama, isi kandungan ni genjatan senjata 10 tahun. Yang kedua, suku kabilah Arab boleh menyokong Islam ataupun musyrikin. Yang ketiga, umrah dilakukan pada tahun berikutnya. Pada tahun tersebut tak dibenarkan. Tahun depan baru boleh datang untuk melakukan
umrah. Okey, dapat? Inilah isi kandungan perjanjian, kena hafal. Okey? Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada pembukaan kota Mekah pula. Okey, dah dapat ni okey. Kemudian kita nak pergi kepada Fathul Mekah. Fathul Mekah. Baik, kalau soalan tanya Fathul Mekah tu apa? Fathul Mekah ni maksudnya pembukaan kota Mekah. Dan satu lagi, kalau nak tahu sebenarnya Fathul Mekah terjadi disebabkan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kan dalam isi kandungan perjanjian Hudaibiyah kan antara isi kandungannya gejatan senjata selama 10 tahun, betul tak? Tapi tak sampai 3 tahun kaum musyrikin telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Macam mana mereka langgar perjanjian Hudaibiyah? Mereka telah membantu Bani Bakar memerangi Bani Khuza'ah. Memerangi itu maksudnya kaum musyrikin Mekah telah bantu Bani Bakar pergi bunuh, pergi hapuskan Bani Khuza'ah. Kan dalam perjanjian kan 10 tahun gejatan senjata, tak boleh berperang. Tapi tak sampai 3 tahun dah berlaku peperangan kecil, iaitu antara Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah. Jadi, bila Nabi dengar, Nabi sangat marah. Bila Nabi marah, Nabi offer 3 perkara. Yang pertama, apa yang Nabi offer? Okey? Yang pertama, apa yang Nabi offer? Iaitu membayar diyah. Membayar diyah ni maksudnya denda. Okey? Apa ni? Denda. Kenapa denda? Sebab mereka kena bayar balik denda kepada Bani Khuza'ah atas apa yang telah berlaku. Baik. Dapat tak setakat ni? Baik. Kemudian, yang kedua apa dia? Yang kedua adalah membatalkan hubungan ataupun perjanjian dengan Bani Bakar. Okey? Dengan Bani Bakar. Yang ketiga adalah Rasulullah bagi pilihan yang ketiga adalah membatalkan perjanjian Hudaibiyah dan berperang. Jadi Nabi offer 3 benda. Nabi bagi 3 peluang kepada kafir Quraisy. Sama ada bayar denda dekat Bani Khuza'ah sebab dah melakukan kerosakan. Yang kedua, membatalkan hubungan dengan Bani Bakar. Ataupun last, yang ketiga, batalkan perjanjian Hudaibiyah dengan Rasul. Kemudian Rasul ajak berperang. So, orang kafir Quraisy pilih yang mana? Dia pilih yang ketiga ni. Bila dia pilih yang ketiga ni, maka berlakulah sepatutnya berperang. Sebab tu Fathul Mekah orang panggil sebagai berperang. Sebab apa? Sebab Fathul Mekah pada tujuan asalnya adalah untuk memerangi orang musyrikin di Mekah. Tetapi bila Nabi sampai dekat Mekah, tidak ada berlaku peperangan kecuali di pintu bahagian selatan yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Dekat situ ada berlaku peperangan kecil sikit. Okey. Kenapa Islam boleh masuk Mekah tanpa berperang dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Antara salah satu sebabnya adalah kebanyakan pembesar musyrikin Mekah telah pun masuk Islam. Okey, dan ada yang lari. Antara yang masuk Islam siapa dia? Ketua Panglima tentera kafir dalam perang Uhud dan juga Khandaq. Antaranya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dan juga Abbas. Abu Sufyan mengajak Abbas untuk masuk Islam sekali. Sebab tu orang musyrikin di Mekah terus lari. Dah tak ada siapa yang boleh mengetuai mereka. Jadi sebab tu Nabi datang dengan tanpa perang. Dan apa yang Nabi buat ketika Nabi sampai di dalam Mekah? Ini dalam tajuk Fathul Mekah yang kamu kena baca.
Baik, Ustaz padam saya nak tulis. Apa yang Nabi buat ketika Nabi sampai ke Mekah? Dalam tajuk Fathul Mekah. Okey. Baik, yang pertama, apa tindakan Rasulullah masuk Mekah? Kita nak tengok tindakan Nabi masuk Mekah. Okey, apa yang Nabi buat? Okey. Yang pertama apa yang Nabi buat adalah Nabi melakukan tawaf. Okey? Nabi melakukan tawaf. Yang kedua, Nabi menghancurkan patung. Okey, berhala. Ada 300 patung berhala. Dan kamu untuk berhala ni, Ustaz minta kamu kena tahu 2 nama berhala. Bukan kita suruh ingat-ingat kat dia. Maksudnya Ustaz nak suruh kamu hafal untuk peperiksaan. Iaitu kan ada 360 berhala. Berhala yang kamu kena tahu yang paling famous. Ini kita kira sebagai patung yang paling besar. Iaitu yang pertama Al-Lata. Yang kedua adalah Al-Uzza. Okey, ada yang ketiga lagi. Al-Manah. Okey, boleh. Ini 3 nama berhala ni kamu kena hafal. Okey, 360 berhala yang paling besar Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Okey, boleh dapat. Dan yang ketiga, apa yang Nabi buat adalah lepas Nabi menghancurkan berhala, Nabi solat sunat dalam Kaabah tersebut. Yang keempat, Nabi mengarahkan Bilal untuk azan. Dan yang kelima, Nabi berkhutbah. Yang ini yang Nabi buat lepas Nabi masuk ke dalam kawasan Kota Mekah. So, daripada sini ceritanya adalah Islam telah pun menang. Berjaya setelah bertahun-tahun melawan pihak musyriki Mekah, lawan dengan tentera kafir, akhirnya Islam menang dalam Fathul Mekah, pembukaan Kota Mekah. Bila Islam menang pada tahun 8 Hijrah, pembukaan Mekah pada 8 Hijrah, perjanjian Hudaybiyah pada 6 Hijrah. So, apa maksudnya? Bila Nabi dah berjaya bawa Islam ke Mekah, maksudnya apa dia? Waktu Nabi di Arafah, waktu Nabi melakukan haji, Hajjatul Wada', haji terakhir ataupun haji perpisahan pada 10 Hijrah. Lepas Nabi selesai Arafah, diwukuf di Arafah, turun satu ayat, iaitu wahyu yang terakhir, iaitu surah Al-Ma'idah. Okey, wahyu yang terakhir adalah surah Al-Ma'idah. Wahyu terakhir adalah surah Al-Ma'idah. Maknanya, bila Nabi dapat wahyu yang terakhir, para sahabat yang lain seronok. Tetapi hanya Abu Bakar Siddiq sahaja yang bersedih. Sahabat lain pelik. Tengok, kenapa Abu Bakar ni sedih? Bukankah sepatutnya kena suka? Sebab akhirnya Al-Quran selama 23 tahun telah berjaya dikumpulkan. Rupanya Abu Bakar Siddiq ni orang yang berpandangan jauh. Orang yang bijaksana. Sebab tu kalau soalan tanya, berikan 2 sifat peribadi Abu Bakar, kamu bagilah seorang yang berpandangan jauh, seorang yang bijaksana, seorang yang taat. Ini jawapan untuk sifat peribadi Abu Bakar. So, sahabat pelik, kenapa Abu Bakar sedih? Rupanya Abu Bakar ni orang yang fikir hebat, fikir jauh. Bila Al-Quran dah habis diturunkan, itu bermakna bahawa Rasulullah dah tak lama lagi untuk meninggalkan kita. Jadi itulah Abu Bakar. Sebab tu waktu Nabi Muhammad wafat pada tahun 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, sahabat-sahabat semua tak boleh nak menerima atas kewafatan Nabi Muhammad. Tetapi Abu Bakar ni, BFF, sahabat baik kepada Nabi ni, Abu Bakar antara orang yang terawal masuk Islam, orang yang terawal berjuang dengan Nabi. Nampak susah payahnya Nabi bawa Islam, Abu Bakar sanggup bergadai nyawa untuk melindungi Nabi ketika berhijrah.
ketika teman Nabi dalam Gua Thur. Akhirnya BFF Nabi ni, iaitu Abu Bakar ni, orang yang paling rapat dengan Nabi, dia antara orang yang pertama dah menerima redha dengan takdir Allah, iaitu Nabi Muhammad akan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sebab tu waktu tu Umar Al-Khattab tak boleh nak terima. Tetapi Abu Bakar tenangkan sahabat lain dengan membaca surah Al-Imran. Okey, surah Al-Imran untuk menenangkan kepada semua sahabat dan juga untuk menerima redha atas kewafatan ataupun pemergian Nabi Muhammad. Itu hebatnya Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama. Boleh? Okey. Kemudian, ini sebab tu kalau korang ada BFF, kawan baik, kawan rapat, sepatutnya kawan rapat ni lebih mengenali kita berbanding orang lain. Apa yang kita suka, apa yang kita susah, apa yang kita senang. BFF kita orang pertama yang akan tahu. Apa akan terjadi pada kita, kawan baik kita, orang pertama dia akan tahu apa yang akan terjadi pada kita. Jadi sayangilah kawan-kawan. Okey, sebagaimana Rasulullah bersama Abu Bakar dalam berjuang dalam Islam. Okey, baik. Kemudian selesai yang ini, kita nak pergi ke tajuk pembangunan negara Islam. Tajuk ni Ustaz nak sentuh banyak sikit lah. Okey, baik. Kita tinggal lagi 3 tajuk Kita tinggal lagi 3 tajuk. Mungkin macam semalam, habis pukul 1:30. Boleh? Okey, Ustaz harapkan malam ni tak menjadi sisi untuk kita. Okey? So, usaha sikit lagi. Mungkin Ustaz akan ambil masa sampai 10:30. Sebab kita ada 3 tajuk lagi. Pembangunan negara Islam, kewafatan Nabi Muhammad, perkembangan Islam. Yang terakhir adalah tajuk kewafatan Nabi Muhammad. Okey? Ustaz tak ajar cara-cara nak hafal tau. Hafal tu korang kena baca hafal sendiri. Sebab Ustaz hanya fokus untuk terangkan, review balik, study balik apa yang kita tak faham dan kita lupa. Kalau ajar teknik untuk hafal ni, biasanya Ustaz buat dalam ceramah-ceramah Ustaz lah di sekolah untuk teknik jawab UPKK. Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pembangunan negara Islam. Tajuk ni ramai murid yang tak baca. Sebab dia kata tak best, macam tak ada cerita je. Okey, jadi Ustaz nak terangkan dulu apa yang dia akan tanya dalam tajuk pembangunan negara Islam. Ini penting. Sebab Ustaz rasa esok ni mungkin banyak masuk pembangunan negara Islam dan juga perkembangan agama Islam. Baik, dalam tajuk pembangunan negara Islam, apa yang kamu kena tahu, yang kamu kena baca adalah tentang fungsi masjid. Okey, fungsi masjid. Jadi fungsi masjid ni mulakan dengan pusat. Okey, macam-macam pusat pun boleh. Fungsi masjid, fungsi apa dia? Antara dia pusat ibadah, okey? Pusat seni, pusat ekonomi. Lagi apa lagi? Pusat pendidikan. Dan selebihnya kamu cari sendiri dalam nota padat. Okey? Ustaz bagi beberapa contoh. Kalau soalan tanya apa fungsi masjid, maka inilah antara bentuk jawapan dia. Okey? Yang tak boleh kamu tulis pusat sumber. Pusat sumber tak boleh lah. Okey? Baik. Kemudian kita pergi yang seterusnya. Dalam pembangunan negara Islam ada tajuk iaitu kita panggil sebagai pentadbiran. Okey, iaitu pentadbiran dalam Islam. Okey, kita nak tengok dulu pentadbiran. Okey, pentadbiran. Baik, pentadbiran. Apa yang kamu kena baca pentadbiran? Yang pertama, apa yang kamu kena baca adalah Piagam Madinah. Okey, adik-adik. Piagam Madinah ni kena baca tau. Tahun lepas keluar, ramai murid yang tak baca. Dan akhirnya mereka
komen dekat TikTok, Ustaz, Piagam Madinah masuk. Saya tak baca. Ramai yang tak baca. Piagam Madinah ni macam mana? Piagam Madinah ni dia macam peraturan ataupun buku undang-undang yang diwujudkan oleh Rasulullah. Apa tujuan Piagam Madinah ni? Piagam Madinah ni untuk membantu mentadbir negara Madinah. So, apa isi kandungan? Isi kandungan Piagam Madinah. Antaranya Rasulullah ketua negara. Okey, yang pertama semua orang kena bersetuju Rasulullah adalah ketua negara. Yang kedua adalah penduduk Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing, ataupun ajaran, bebas mengamalkan ajaran masing-masing ataupun kepercayaan. Yang ketiga, apa dia? Masyarakat mesti tolong-menolong. Mempertahankan Madinah. Yang keempat, menjaga keselamatan Madinah. Ada banyak lagi. Ada lebih kurang 7. Ustaz bagi 4. Maksudnya isi kandungan Piagam Madinah, Rasulullah ketua negara, bebas mengamalkan ajaran masing-masing, tidak memaksa untuk mesti masuk Islam. Yang ketiga, misi tolong-menolong antara penduduk Madinah. Yang keempat, penduduk Madinah mesti bersatu padu dalam menjaga keselamatan Madinah. Ini isi kandungan Piagam Madinah. Kalau soalan tanya, Piagam Madinah ni bila diwujudkan? Jawapannya, Piagam Madinah diwujudkan pada 1 Hijrah. Okey, Piagam Madinah diwujudkan 1 Hijrah dan dia adalah perlembagaan bertulis. Dia adalah perundangan bertulis yang pertama di dunia. Okey, Piagam Madinah ada satu lagi nama, iaitu nama dia dalam bahasa Arab Sahifatul Madinah. Sama je. Sahifatul Madinah ni in Arabic. Okey. Nama lain Piagam Madinah Sahifatul Madinah. Okey. Boleh dapat setakat ni. Okey. So ini adalah isi kandungan Piagam Madinah. Okey, sebelum tu Ustaz nak ajar, yang itu dalam tajuk tahun 5. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kepada pendidikan pula. Ustaz padam ini Okey, Ustaz padam nanti cari dalam buku. Sekarang ni kita nak pergi kepada dalam tajuk pembangunan negara Islam pula, nanti akan ada tajuk pendidikan. Maknanya pendidikan. Baik, pendidikan kamu kena hafal 5 institusi tempat belajar. Pendidikan. Ada 5 institusi pendidikan. Yang pertama, nombor 1, Rumah Rasulullah. Yang kedua, Darul Arqam. Yang ketiga, masjid. Yang keempat, As-Sufah. Yang kelima adalah Al-Kutab. Hafal ini 5 institusi, 5 tempat belajar. Okey? Okey, kemudian selesai untuk pendidikan. Sekarang ni Ustaz dah selesai boleh faham Okey, dapat screenshot dulu. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada ekonomi pula. Sebab dalam pembangunan negara Islam, dia ada pentadbiran,
dia ada pendidikan, lepas tu dia ada ekonomi, lepas tu dia ada teknologi, dan last sekali dia ada hubungan diplomatik. Okey, baik. Ustaz padam ni Okey. Siapa yang nak minum air, kan? Boleh letak air. Air ustaz pun dah habis dah Aduh. Kena top up air lagi ni. Air ustaz pun dah habis. Okey. Tak apa, sikit lagi. Sebab kita lepas ni lagi 2 tajuk dia. Perkembangan agama Islam dan juga kewafatan Nabi. Lepas tu kita habis. Esok kita exam macam biasa. Boleh? Okey. Kita nak pergi kepada seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi ni apa nak kena baca? Yes. Ekonomi ni, apa yang kamu nak kena baca? Yang Ustaz nampak, dia akan tanya perbezaan ekonomi jahiliah dan juga zaman Rasulullah. Okey? Kita buat macam ni. Ekonomi sebelum kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam. Ustaz bagi contoh yang paling mudah sekali adalah sebelum kedatangan Islam, ekonomi ada penipuan. Yang kedua, ada riba. Kalau selepas kedatangan Islam, tiada penipuan dan tiada riba. Ekonomi sebelum Islam dikuasai oleh Yahudi. Dikuasai oleh Yahudi di Madinah. Iaitu sebelum kedatangan Islam ke Madinah, ekonomi dikuasai oleh Yahudi di Madinah. Sebab di Madinah ada 3 kaum. Kaum Aus, Khazraj, dan yang ketiga adalah kaum Yahudi. Tapi kaum Yahudi, kalau kita tengok golongan Ansar, hanya kaum Aus dan Khazraj. Kenapa Yahudi tak tergolong dalam golongan Ansar? Ansar Muhajirin tu. Disebabkan Rasulullah memberi gelaran untuk golongan Ansar dan Muhajirin hanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu Yahudi bukan dalam golongan Ansar. Sebab Yahudi tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Okey, baik. So, ada penipuan, ada riba dikuasai oleh Yahudi. Lepas tu ditindas oleh Yahudi. Dulu di Madinah memang asal di situ ramainya penduduk Yahudi. Kalau Islam tiada penipuan, tiada riba, Islam berusaha untuk mendapatkan semula ekonomi. Lepas tu kaum Muhajirin mengusahakan. Kaum Muhajirin usahakan ekonomi Islam. Ekonomi di Madinah. Ini perbezaan. Ini je yang kamu kena baca untuk ekonomi. Baik, kemudian kita nak pergi yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga, teknologi. Baik, dalam teknologi ada 2.
Sorry, bateri Ustaz tinggal 20%. Okey, boleh lagi kita sambung lagi. Okey, baik-baik, kita sambung lagi sikit. Okey, itu teknologi. Last sekali adalah Ustaz nak cerita tentang hubungan diplomatik. Okey, dalam tajuk pembangunan negara Islam, adanya hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ni macam mana? Kena baca pada apa tujuan hubungan diplomatik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyebarkan tujuan hubungan diplomatik. Menyebarkan Islam. Untuk tujuan dakwah. Dan kamu kena baca, ada negara yang terima, ada negara yang tidak terima Islam. Okey? Bukan semua terima. Okey, Ustaz nak cerita yang terima Islam. Okey, macam ni kita Ustaz buat macam ni Negara terima Islam. Negara tak terima Islam. Okey, antara yang terima Islam, Bahrain, Oman, Habsyah. Yang tak terima Islam, Mesir. Mesir pada awalnya dia tak terima Islam. Contoh lagi negara yang tak terima Islam, Yamamah. Okey? Ada yang tak sempat memeluk Islam. Okey? Damsyid, Rom. Yang ini yang tak terima Islam. Tetapi yang Bahrain, Oman, Habsyah terima Islam. Negara tak terima Islam, Mesir, Damsyid, Rom. Dan ada negara lain lagi. Ada yang terima tapi tak sempat nak memeluk Islam. Okey? Antaranya negara apa? Negara Yamamah. Okey? Negara Yamamah. Tak sempat nak memeluk agama Islam. Okey, dapat? So, baca untuk tujuan hubungan diplomatik dan negara mana yang terima dan juga tidak terima. Okey, baik. Selesai. Tinggal lagi 2 tajuk lagi untuk tahun 5. Okey, setakat ni semua okey lagi ke? Okey, setakat ni. Okey, Ustaz akan habiskan cepat lagi Ustaz akan cuba. Ikutkan Ustaz nak ajar sampai pukul 12. Tahun lepas Ustaz ajar sampai pukul 12. Batch kamu yang tahun lepas Tahun ni macam Ustaz nampak semua nak makin cepat Okey. Okey, Ustaz ngantuk sikit. Biasalah tu. Berjuang. Kena sabar sikit. Okey, nak habis dah ni. Sikit lagi. Lagi 2 tajuk je. Okey. Nampak Ustaz punyalah nak bagi semangat kat kamu ni. Memang belajar ni memang kamu kena nak rasa manisnya berjaya tu, kamu mesti kena rasa penat. Nak rasa seronok je rasa berjaya tu, macam mana rasa seronok berjaya tu, mesti kamu kena tempuh rasa yang pahit. Tak boleh kamu tidur sedap, bangun-bangun berjaya. Tak nak belajar, malas, main game je, tiba-tiba kamu rasa nak berjaya. Percayalah, kamu tak akan dapat rasa nikmat kejayaan. Nikmat kejayaan datang daripada kesusahan. Datang daripada kesabaran. Datang daripada pengorbanan. Itu baru akan rasa nikmat berjaya. Tapi kalau kamu tak lalui fasa kesusahan, rasa susah, rasa penat, rasa letih, rasa ngantuk, kamu akan rasa berjaya tu biasa je. Tak ada rasa apa-apa makna. Okey? Boleh kita sambung sikit lagi? Okey, kita teruskan. Baik, perkembangan Islam. Kalau soalan, tanya 5 aspek perkembangan Islam. 5 sudut ataupun 5 aspek. Okey, yang pertama, perkembangan Islam ni adanya akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sakit badan belakang. Okey, berjuang. Okey, akidah, ibadah. Yang ketiga, akhlak.
Yang keempat apa dia? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Dan yang kelima, selepas muamalah adalah qanun ataupun perundangan. 5 ni, kalau soalan tanya, berikan 5 sudut perkembangan agama Islam, jawapan dia ni. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan juga qanun. Okey, kalau dia minta 5 aspek lah. Sekarang ni, apa nak kena baca pada akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan juga qanun? Kalau akidah, kamu kena baca pada apa ni? Sebelum Islam dan juga selepas Islam. Iaitu akidah dari sudut sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Okey, kita tengok dulu. Untuk akidah, sebelum kedatangan Islam, yang ini selepas kedatangan Islam. Apa? Okey, dalam tajuk nampak ke ini okey, nampak. Dalam akidah, sebelum kedatangan Islam dengan beza selepas kedatangan Islam adalah pada poin menyembah. Kalau sebelum kedatangan Islam, penduduk Mekah menyembah berhala. Tetapi selepas kedatangan Islam, menyembah Allah. Ini Ustaz ambil sebagai satu je contoh. Ada contoh lain lagi. Sebagai contoh, Arab Jahiliyah dulu, dia menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah matahari. Okey? Kalau selepas kedatangan Islam, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tak nampak pula bawah ni kan? Mentauhidkan Allah. Menyembah Allah. Itu beza untuk akidah sebelum kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam. Baik, kalau ibadah, apa yang kena baca untuk ibadah pula? Ibadah, Ustaz nak kamu tahu ibadah disyariatkan bila? Dalam tajuk ibadah, kamu kena baca tarikh ataupun tahun ibadah itu disyariatkan. Sebagai contoh, kita ambil kepada solat. Okey, untuk ibadah Ustaz buat ni Ustaz buat dinding sikit lah. Bagi senang nampak, Ustaz buat dinding sikit. Ibadah, kita pergi dulu. Tahun persyariatan. Kalau solat 27 Rejab, tahun ke-10 kerasulan. Kalau puasa, kalau azan 1 Hijrah. Kalau puasa, zakat 2 Hijrah. Baik, dapat zakat ni. Kemudian, lepas puasa dengan zakat, adanya haji. Haji 9 Hijrah. Okey, kefarduan haji 9 Hijrah. Okey, baik. Yang tu kamu kena hafal lah. Maknanya, solat 27 Rejab, 10 kerasulan, azan 1 Hijrah, puasa zakat 2 Hijrah, haji 9 Hijrah. Okey. Baik, kemudian kita pergi kepada akhlak pula. Akhlak nanti dia akan minta akhlak Rasulullah. Kalau dia minta akhlak Rasulullah, kamu bagi je. Tawaduk. Apa lagi? Pemaaf. Rasulullah pemaaf. Rasulullah seorang yang bersabar. Rasulullah seorang yang pengasih dan sebagainya. Okey, lepas tu dalam akhlak dia akan minta beza akhlak. Dia minta beza akhlak jahiliyah versus Islam. So apa beza akhlak zaman jahiliyah? Contoh zaman jahiliyah suka membunuh, suka minum arak. Okey, boleh dapat? Suka menindas. Itu akhlak zaman jahiliyah. Kalau zaman Rasulullah apa dia? Akhlak baik hati,